Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik murid-murid sekalian, pada hari ini kita akan teruskan dengan bahagian yang ketiga, bahagian yang terakhir di bawah subtopik hukum kegravitian semesta Newton untuk bab yang ketiga ni. Alright, lihat gambar yang saya tunjukkan sekarang. Ini adalah gambar sebuah satelit yang berada di ruang angkasa di luar atmosfera bumi. Awak pun dah belajar semasa tingkatan 3 bagaimana begitu bergunanya sesebuah satelit itu kepada sistem telekomunikasi dan perhubungan manusia di muka bumi. Gambar yang ditunjukkan ini cuma satu. Sedangkan di luar sana terdapat ribuan satelit yang sedang mengelilingi bumi. Kalau kita boleh lukis dia punya jalan setiap satelit ini, maka kita akan nampak seperti berselirat bagaimana banyaknya satelit ini dan ruangan yang digunakan untuk satelit ini mengorbit bumi. Okey, kita nampak seperti satu jaringan. Mereka ini tidak pernah bertembung di antara satu sama lain kerana satelit ini akan menggunakan laluannya yang tersendiri. Okay, sekarang kita cuba fokus kepada satu satelit sahaja. Lihat satelit ini. Okay, ini adalah satelit dan ini adalah orbit ataupun laluannya yang digunakan oleh satelit tersebut. Kita tidak mendengar-dengar bagaimana satelit tiba-tiba boleh terhempas ke bumi ataupun satelit yang tiba-tiba terkeluar daripada orbitnya dan entah pergi ke mana. Okey, alright. Ini kerana satelit ini telah pun ditetapkan untuk berada pada satu posisi dan posisi itu akan tetap mengelilingi bumi. Jadi, ada 3 soalan yang ingin saya ajukan kepada anda semua. Bagaimana dengan satelit yang mengelilingi bumi? Soalan yang pertama, adakah satelit bergerak dengan laju yang tetap apabila mengelilingi bumi? Maksudnya, adakah satelit ini apabila dia bergerak ke sini, laju dia sama ke ataupun tiba-tiba dia makin laju? Ataupun sampai sini dia kurang laju balik? Ataupun dia laju balik dekat sini? Okey, so nanti di dalam tajuk ini, di dalam subtopik yang ketiga ni, awak akan mengenal pasti bagaimana satelit itu boleh mengekalkan lajunya ketika mengelilingi bumi. Ya, jawapan bagi soalan ini adalah satelit bergerak dengan laju yang tetap apabila mengelilingi bumi. Laju di sini adalah sama dengan di sini. Nanti awak juga akan tahu apa akan jadi sekiranya tiba-tiba laju satelit itu berubah. Apa akan jadi pada satelit tersebut? Soalan yang kedua, adakah satelit bergerak dengan hal laju yang tetap apabila mengelilingi bumi? Soalan yang pertama, laju. Soalan yang kedua adalah hal laju. Okey, jadi sama juga situasinya, adakah hal laju di sini sama dengan hal laju di sini? Murid-murid sekalian, bagi menjawab soalan yang kedua ini, kita kena bezakan jenis kuantiti laju dan juga hal laju. Laju dan hal laju adalah dua kuantiti fizikal yang berbeza. Kita dah belajar di dalam bab 2, awal bab 2, okey, berkenaan dengan kuantiti fizik. Laju adalah kuantiti skala, manakala hal laju adalah kuantiti vektor. Kalau kuantiti vektor, ia mesti mempunyai magnitude dan juga arah. Jadi beza antara laju dan hal laju adalah laju tidak mempunyai arah tetapi hal laju mempunyai arah. Okey, bagi menjawab soalan ini, cuba bandingkan satelit di sini dan satelit di sini. Adakah arah mereka sama? Tidak. Kerana satelit ini bergerak ke atas. Kita anggap ke atas lah. Okey, dalam sebab dia gambar 2D, bergerak ke atas. Sedangkan satelit yang ini kita anggap sebagai dia bergerak ke kiri. Jadi, arah mereka dah tak sama. Jadi, adakah hal laju di kedudukan yang pertama dan hal laju di kedudukan yang kedua sama? Sudah semestinya tidak kerana arah mereka berbeza. Jadi, jawapan kepada soalan yang kedua, satelit bergerak dengan hal laju yang tidak tetap. Malah dia berubah-ubah mengikut arah pergerakannya. Di sini pergi sebelah sini pun dah lain sebab gerakan dia membulat. Kita last sekali. Apakah jenis daya yang bertindak ke atas satelit supaya ia berada pada orbitnya? Okey, satelit ini macam saya cakap tadi, dia tak pernah tiba-tiba jatuh ke bawah dan dia tak pernah tiba-tiba terkeluar. Jadi, ada satu daya sebenarnya yang pegang dia dekat sini menyebabkan dia stay. Alright, daya ini mestilah daya yang menarik dia ke bawah, maksudnya menariknya ke bumi.
Kita tak boleh cakap itu daya graviti. Kalau daya graviti, maka jatuhlah satelit awak ke permukaan bumi. Ada satu daya baru yang kita akan belajar dalam subtopik kali ini yang akan mengekalkan kedudukan satelit pada orbit. Jadi secara kesimpulannya kita boleh katakan yang satelit sentiasa bergerak dengan laju yang sama. Okey, lajunya tetap sama walau di mana pun berada sudutnya dengan permukaan bumi, tetapi hal laju yang berbeza kerana arah pergerakan satelit adalah berbeza. Tetapi satelit ini sentiasa bergerak tetap pada orbit yang sama. Ini bermakna ada satu daya yang dikenakan ke atasnya yang menyebabkan satelit itu berada pada kedudukan yang tetap. Murid-murid sekalian, gambar yang saya paparkan dekat awak ini adalah daripada buku teks muka surat 88. Awak boleh rujuk di sana untuk gambaran yang lebih jelas. Saya paparkan semula bagaimana satelit di 3 kedudukan yang berbeza, bergerak dengan hal laju yang berbeza, laju yang sama, hal laju yang berbeza. Membuat gerakan membulat mengelilingi bumi. Jadi titik putus-putus ini menunjukkan terdapat satu daya yang membuatkan jasad iaitu satelit awak ini membuat gerakan yang membulat tanpa terjatuh ke dalam ataupun terlepas ke luar. Saya letakkan anak panah berwarna merah untuk menunjukkan kepada awak terdapat satu daya. Arah daya itu kita boleh anggap menuju ke bumi kita yang mengekalkan kedudukan satelit ini supaya terus berada di orbitnya dan dia akan terus membuat gerakan yang membulat. Murid-murid sekalian, saya perkenalkan kepada awak daya yang menyebabkan satelit ini kekal berada di kedudukannya dan terus membuat gerakan yang membulat dipanggil sebagai daya memusat. Daya ini tidak hanya terpakai untuk satelit. Kalau kita tengok dengan situasi harian kita, kita tengok dengan situasi harian kita. Cuba awak pegang tangan kawan awak. Lepas tu awak cuba pusing. Alah, budak-budak awak pernah main yang last kali pening kepala termuntah tu kan. Awak cuba pusing. So kawan awak itu berada di posisinya yang kekal dekat sana. Alright, cuma dia kalau dia terjatuh sajalah. Jadi awak memegang tangan kawan awak itu supaya dia tak terlepas. Pada masa yang sama, awak tak boleh tarik kuat sangat tangan kawan awak itu, takut dia datang kepada awak. So, daya yang awak kenakan pada dia, itu dipanggil sebagai daya memusat yang mengekalkan kedudukan sesuatu objek itu pada kedudukannya ketika membuat gerakan yang membulat. Dalam kes satelit, ketika satelit mengorbit bumi. Baik murid-murid sekalian, daripada aktiviti 3.9 yang telah pun kita saksikan tadi, saya harap awak boleh faham dengan lebih jelaslah berkenaan dengan daya memusat. Daripada aktiviti yang kita buat di muka surat 89 tu, ini aktivitinya cuma kita ubah peralatannya kepada peralatan yang lebih mudah kita dapatlah. Alright, so kita boleh ubah gambar rajah ini kepada bentuk ini. Abaikan di bahagian bawah ni, kita nak fokus di bahagian atas ini di mana gerakan membulat terjadi. Di mana gerakan membulat terjadi itu, di situlah wujudnya daya memusat. M adalah jisim, iaitu objek yang kita pusing. So ni adalah dia punya jejari yang kita tetapkan. Mempunyai jisim, betul? Jadi kita pusing dia, dia akan membuat gerakan membulat pada satu hal laju yang tertentu. Alright. Jadi daripada kaedah yang dilakukan dan pemahaman berdasarkan daya memusat, maka satu formula telah pun diwujudkan untuk membolehkan kita menghitung daya memusat. Jadi rumus untuk daya memusat adalah F equals to mv kuasa 2 bahagi dengan R. Kelihatannya macam buku ni tak minta kita, buku teks tak minta kita terbitkan formula ni. Jadi kemungkinan besar dia akan bagilah dekat dalam exam. Alright, so F daya memusat, M adalah jisim. Jisim apa? Jisim bahan yang sedang membuat gerakan membulat itulah. Ingat sekali saya cakap bawah ni kita abaikan. So kita fokus M ini. V adalah laju linear. Maksudnya laju ketika objek itu membuat gerakan membulat dipanggil sebagai laju linear. Dalam buku teks ada muka surat 90. Awak tengok dekat info Bestari. Dia ada tulis kat situ, laju linear merujuk kepada laju jasad pada satu ketika tertentu semasa jasad membuat gerakan membulat.
Ayat senang dia, ketika objek ini membuat gerakan membulat, laju dia berapa, itulah dipanggil sebagai laju linear. Lepas ni awak akan jumpa banyak kali perkataan laju linear. Okey? Dan yang terakhir sekali R dia apa? R dia adalah jejari bulatan. So, kita tinggal kalau diminta cari daya memusat, awak tinggal masuk sahaja formula dekat dalam ni, maklumat dekat dalam formula ni, then awak akan dapat jawapan dia. Okey, kita cuba tengok satu contoh. Okey. Contoh ni adalah berkenaan dengan aktiviti 3.9 itulah Nanti kita pergi kepada contoh yang lebih jelas. Okey. Jika penyumbat getah, ini penyumbat getah berjisim 0.1 kilogram diputarkan dengan jejari bulatan R sama dengan 40 cm, berapakah daya memusat yang bertindak ke atas penyumbat getah apabila penyumbat getah itu sedang bergerak dengan laju 10 meter per saat? Jadi kat sini awak dikehendaki untuk mencari daya memusat, awak perlukan jisim ada 0.1 kilogram, awak memerlukan laju linear. Ada tak dia bagi laju linear? Ada, cuma dia tak sebutlah itu laju linear. Dia cuma sebut penyumbat getah bergerak dengan laju 10 meter per saat. So inilah laju linear dia. So kita masukkan dekat sini, cuma ingat kena kuasa 2 dan kita kena bahagi dengan R. R dia berapa? R dia 40 cm. Di sini bahaya. Okey, dia bagi 40 cm. Tetapi laju awak dalam unit 10 meter per saat. Jadi 40 cm ini kita kena tukar dulu kepada meter, baru kita masukkan dekat dalam formula ini. Jadi bila kita dah masukkan semua maklumat dia, kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia, daya memusat adalah sama dengan 25 Newton. Nampak di sini kita perlu ubah 40 cm ini kepada unit meter dulu. Sebab apa? Sebab laju kita guna meter. Kalau kita 1 cm 1 meter, benda tu tak kena, dia tak sama. Okay, sekarang kita cuba tengok situasi yang lebih dekat dengan kita, yang kita boleh nampak aktiviti itu jadi dalam kehidupan seharian kita. Okey, ini acara sukan ini. Okey, baling tukul besi. Alright, atlet yang menyertai acara ini perlu untuk menghayunkan dulu tukul besi ini supaya bila dia hayun dan last kali dia lepas, okey, disebabkan oleh inertia kan. Jadi dia akan pergi dan jatuh paling jauh yang mungkin. Alright, dan untuk menggerakkan dia supaya pergi jauh ni, ruang yang ada untuk atlet ni bergerak kecil je. Jadi, atlet ni akan membuat gerakan yang membulat. Bila membuat gerakan yang membulat, maka terdapatlah daya memusat yang dikenakan ke atas tukul besi ini untuk membolehkan tukul besi ini membuat gerakan yang membulat. So, kita tengok situasi soalan yang kedua, contoh berkenaan dengan acara ini. Alright. Raja menunjukkan seorang atlet acara lontar tukul besi yang sedang memutarkan tukul besi sebelum melepaskannya. Berapakah daya memusat yang bertindak ke atas tukul besi apabila tukul besi itu sedang bergerak dengan laju 20 meter per saat? Okey, so ini awak ada dia punya formula. F is daya memusat. Awak perlukan jisim. Dalam soalan tak ada, tapi dalam gambar ada. Jisim dia 9.8 kilogram. Awak perlu laju linear. Laju linear ada di sini 20 meter per saat. Dan awak perlukan dia punya jarak. Alright. Okay, jejari. Awak punya bulatan, gerakan membulat tu. So, jejari dia adalah 1.5 meter. Perlu ke tukar unit? Dah tak perlu. Sebab ini meter, yang ini pun meter. So, tak perlu tukar unit. Kita just tinggal masukkan saja dekat dalam formula. Okay, bila awak masukkan dan tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan dia 2613.333 Newton ataupun 2.613 kali 10 kuasa 3 Newton. Baiklah murid-murid sekalian. Sekarang awak dah tahu berkenaan dengan daya memusat yang mengekalkan satelit untuk berada pada kedudukan objeknya dalam gerakan membulat mengelilingi bumi. Soalan seterusnya adalah, boleh tak satelit ini mengorbit bumi tanpa menggunakan enjin? Maksudnya, bila kita dah letak dah satelit ni dekat orbit dia, okay, kita dah kata, okay, letak kat sini, okay, daya memusat dia sekian-sekian. Lepas tu boleh tak kita off enjin kita? Kita cakap tadi yang satelit ini bergerak dengan laju yang tetap. Maksudnya dia bergerak. Dia ada laju. Dan juga hal laju yang berbeza-beza. Jadi boleh tak laju dan hal laju itu still ada, tapi enjin kita tutup? Maksudnya, pergerakan satelit mengelilingi bumi ini yang tengah bergerak sekarang ini, adakah dipacu oleh enjin ataupun tak ada enjin? Jika kita tengok gambar ini, kita boleh nampak yang
satelit ini berada di atas permukaan bumi, di luar angkasa sana, tapi kita tak nampak pun macam ada asap-asap keluar. Okay, so kalau sesuatu yang dipacu oleh enjin, mestilah ada asapnya kan, macam asap kenderaan, asap motor. Tapi satelit ni macam tak ada asap langsung. Macam betul yang satelit ni boleh mengorbit bumi tanpa menggunakan enjin. Tapi logiknya dekat mana? Okey, baik. Sekarang kita lihat bagaimana sesuatu satelit itu mengorbit bumi. Okey, untuk memahaminya, okey, kita cuba lihat situasi ni dulu. Okey, bayangkan kita berada di puncak yang tertinggi di dunia. Okey, di mana lagi kalau bukan di puncak Everest. Okey, di sini bayangkan kita ada meriam, and then kita ada pelurunya. Kita bawa meriam dan peluru ini ke puncak Gunung Everest. Okey, bila sampai dekat puncak, kita tembak meriam kita tu. Secara logik akalnya, okey, mestilah kita punya meriam tu memang akan ditembak terkeluar dekat depan. Tapi pada satu jarak tertentu mesti dia akan jatuh semula ke permukaan bumi dan meletup entah dekat mana-mana. Okey, so kita boleh anggap yang apabila kita tembak kita punya meriam tu, peluru kita itu katakan ia jatuh dekat kedudukan A. Okey, dia jatuh semula ke bumi disebabkan oleh daya tarikan graviti yang kita belajar selama ni. Tetapi berdasarkan daripada pemerhatian, pengamatan dan ilustrasi daripada Isaac Newton, beliau berjaya menemui ada satu keadaan di mana apabila kita tembak, contohnya lah kita guna meriam pada satu keadaan peluru itu tidak akan kembali ke muka bumi. Jadi konsep itulah yang diguna pakai untuk menggerakkan satelit di orbitnya mengelilingi bumi. Okey, kita tengok yang ni Alright. So, apabila kita tembak, peluru kita akan jatuh ke permukaan bumi pada kedudukan A. Okey, kalau kita nak tembak dan bagi peluru kita jatuh pada kedudukan B, apa perlu kita buat? Mesti kita tembak dengan laju yang lebih tinggi daripada A. Betul tak? Kan? Okey, katakan dengan hal laju yang pertama dia jatuh kat sini. Awak nak jauhkan sikit jatuh dia. Katakan ni awak serang negara sebelah, ni awak nak serang negara yang jauh sikit. So apa yang awak akan buat? Awak akan tambah kelajuan peluru itu ditembak. Jadi bila peluru itu ditembak dengan laju yang lebih tinggi, maka jarak peluru itu jatuh pun lebih tinggi. So Isaac Newton punya dapatan daripada kajian beliau adalah, beliau mendapati sekiranya kita tembak dengan laju yang lebih laju lagi, katakan mula-mula jatuh sini, lepas tu jatuh sini, lepas tu jatuh sini, lepas tu jatuh sini. Katakan kita tembak dengan laju yang tertentu, yang sangat tinggi, dan pada satu tahap, laju itu akan melepasi permukaan bumi dan dia akan mengusik. Dia akan mengelilingi bumi tanpa jatuh ke permukaan bumi. Dalam contoh ini, dia adalah pada kedudukan C. Okey, pada kedudukan C ini, kita beranggapan bahawa peluru yang kita tembak tadi itu mencapai laju linear yang tinggi. Kalau dia jatuh dekat kedudukan A, maksudnya laju linear dia rendah. Pada kedudukan B, laju linear dia masih lagi rendah, tetapi pada kedudukan C, laju linear dia adalah tinggi. Kerana pada kedudukan C, awak punya peluru tadi tu tidak akan jatuh ke permukaan bumi, tetapi dia akan terus bergerak mengelilingi bumi di dalam satu jarak yang sama. Dalam kes satelit, di dalam orbit yang sama. Apa jadi kalau kita tembak kita punya peluru tadi lebih daripada laju linear ataupun mencapai laju linear yang tinggi? Sebagai contoh yang D. Kalau awak tembak terlebih laju, lebih tinggi, dia akan jadi satu bentuk yang membujur sikit. Dia tak betul-betul bulat mengelilingi bumi. Dia akan macam lonjong sikit, macam jauh, rapat, lepas tu jauh balik. Okey. Apa akan jadi kalau kita tembak dengan laju linear yang lagi tinggi daripada D? Benda tu akan terlepas. Kita expect macam terlepas ke angkasa, entah pergi dekat mana. Okey. So gambar rajah ini kita boleh tukar kepada bentuk ini juga membawa maksud yang sama. Okey, tembakan yang pertama kita jatuh kat bumi, laju sikit, dia masih lagi jatuh dekat bumi kita tapi jauh sikit daripada yang pertama. So awak tingkatkan lagi kelajuan dia sampai laju linear yang tinggi, dia akan tidak lagi jatuh ke permukaan bumi. Sebaliknya dia akan terus mengelilingi bumi dalam satu bentuk bulatan. Jadi di sinilah Isaac Newton berjaya menemui yang mana sekiranya sesuatu objek itu dilepaskan dengan laju linear yang tinggi, maka dia tidak akan kembali ke muka bumi.
tetapi dia akan terus mengelilingi bumi di dalam orbitnya yang tersendiri dan dikenakan dengan daya memusat. Baik murid sekalian, secara gambaran untuk grafiknya kita boleh anggap macam ni lah. Okay, A yang pertama ni sekiranya kita jatuhkan pada titik di mana kita berada. Jadi yang Meriam tadi tu berbum jatuh kat sini lah. Okay, tapi kalau kita tembak ke depan, okay, dia akan tembak jatuh kat sini. Okay, C pula, C adalah apabila kita telah mencapai laju linear yang tinggi. Jadi nanti awak akan tengok dia akan terus circular. Manakala yang D, apabila laju linear dia lebih tinggi. Okay, cuba tengok gerakan grafiknya. Alright. So, ini yang jatuh terus. Alright. Yang kedua ni, kita tembak ke depan. Last sekali, tengok yang warna hijau ni, dia akan jatuh ke permukaan bumi. Manakala yang ini, kita anggap dia telah mencapai laju linear yang tinggi. Jadi, dia tidak akan jatuh. Dia akan terus sahaja mengelilingi bumi. Manakala yang D adalah situasi di mana laju linear yang terlampau tinggi. Okey, so bila laju linear yang terlampau tinggi, nampak tak? Dia akan mengorbit bumi tapi pada bentuk ataupun orbit yang tidak tetap. Pada gerakan membulat yang tidak sekata. Jadi dia akan bertemu balik dekat hujung ni. Okey, tapi gerakannya tak cantik lah. Dia tidak benar-benar membentuk gerakan membulat. Jadi di sini jelas menunjukkan kepada kita bahawa sekiranya sesuatu objek itu dilepaskan dengan laju linear yang tinggi, mencapai laju linear yang tinggi, maka dia boleh menghasilkan satu gerakan membulat. Okey, ini pula untuk ilustrasi yang kedua. Yang pertama tadi kita anggap contohnya adalah Meriam. Yang kedua ini kita anggap macam awak sendiri. Okey, katakan kita bina satu menara yang sangat tinggi dekat permukaan bumi kita ni, tinggi gila. Okey, lepas tu disediakan satu platform kat atas ni. Okey, awak berdiri dekat situ. Okey, awak berdiri kat situ, lepas tu pup, awak lompat, awak terjun. Awak terus akan jatuh ke permukaan bumi. Tak ada sebab awak tidak mengenakan sebarang laju. Okey, lepas tu awak cuba pula kali kedua, kali ni awak lari. Lari. Awak ada laju, betul tak? Awak mengenakan satu laju yang lebih tinggi daripada yang pertama. Okey, awak pun lompat. Bila awak lompat, awak still akan jatuh ke permukaan bumi. Cuma kali ni jaraknya jauh sikit lah. Okey, dan yang kali yang ketiga kita pasang kat belakang awak ni macam satu parachute yang ada enjin, okey, yang mana boleh menggerakkan awak. Okey, kita anggap sebagai satu enjin kat belakang awak tu macam roket kita pasang yang boleh memberikan awak laju linear yang tinggi. So kita pasang, kita on kat sini, awak akan terus lompat dan kita onkan motor awak punya roket kat belakang ni. Jadi awak telah mencapai laju linear yang tinggi, jadi dia akan bergerak dan awak tidak akan jatuh kembali ke permukaan bumi. Awak akan terus bergerak mengelilingi bumi walaupun enjin dekat belakang awak itu di switch off. Jadi melalui kefahaman ini, Isaac Newton telah menemukan bahawa bolehkah satelit mengorbit bumi tanpa enjin? Yes, satelit boleh mengorbit bumi tanpa enjin. Janji pada mula tu kita dah sampai dengan laju linear yang tinggi. Bila dah sampai laju linear yang tinggi, dia letak dekat orbit tu, maka dekat orbit tu kita dah boleh switch off enjin tu dan satelit tu akan terus bergerak mengelilingi bumi tanpa menggunakan enjin. Okey, berkenaan dengan sesuatu objek ataupun jasad yang bergerak dalam gerakan yang membulat seperti satelit, kita ada satu lagi kuantiti fizik yang kita kena tahu. Kita dah pun belajar sebelum ni berkenaan dengan daya memusat. Daya yang dikenakan kepada suatu objek yang membuat gerakan membulat yang membolehkan gerakan tu itu dibuat. Okey, kita diberi daya memusat F sama dengan mv kuasa 2 bahagi dengan R. Okey, cuba bandingkan rumus ini, rumus ataupun formula untuk daya memusat ini dengan formula hukum gerakan Newton kedua iaitu F equals to ma. Kalau kita bandingkan kedua-dua formula ini, kita akan dapati di sini ada daya. Okey, di sini juga ada daya. Okey, di sini ada jisim. Jisim ni maksudnya jisim jasad yang kita tengah bincang lah. Kalau satelit, satelit. Okey, di sini pun ada jisim. Okey, di sini ada V kuasa 2 bahagi dengan R. Itu yang tinggal kan? Okey, manakala di sini adalah A. Jadi kita boleh bandingkan antara dua ni, A ni sama dengan apa? Okey, kita ubah sedikit formula tu, kita akan dapat A sama dengan V kuasa 2 bahagi R.
Macam mana dapat? Bandingkan. F dekat sini, M dekat sini. Jadi apa yang tinggal? V kuasa 2 bahagi R. So, A adalah V kuasa 2 bahagi R. Okey, A ini apa? A ini namanya adalah pecutan memusat. Pecutan memusat maksudnya, awak belajar dalam daya graviti kan kita ditarik oleh daya graviti bumi dengan pecutan 9.8 meter per saat square yang membuatkan kita berdiri dekat atas muka bumi. Sama juga dalam kes satelit ini. Okey, satelit ini dikenakan daya memusat. Okey, contohnya daya memusat dia 10 Newton contoh. Okey, satelit ini dikenakan daya memusat 10 Newton dengan pecutan memusat berapa? Itu perbandingan dia. Okey, jelas Alright, so daya memusat F equals to mv kuasa 2 bahagi R, manakala pecutan memusat adalah V kuasa 2 bahagi dengan R. Kita boleh anggaplah pecutan memusat ini juga adalah bersamaan dengan pecutan graviti. Sebab formula ini kalau melibatkan jatuh bebas, kita akan tukar pecutan ini kepada pecutan graviti. Jadi pecutan memusat juga adalah sebenarnya pecutan graviti bagi objek yang sedang membuat gerakan dengan laju linear dekat orbit dia di luar muka bumi kita. Okey, kita cuba tengok contoh. Contoh pengiraan untuk pecutan memusat. Okey. Sebuah satelit berjisim 2,460 kilogram mengorbit sebuah planet, kita anggap orbit bumi lah dengan laju linear seragam 7,800 meter per saat. Hitung pecutan memusat bagi satelit itu. Okay, so A sama dengan V kuasa 2 bahagi dengan R. Okay, so A is pecutan memusat. So awak perlukan V kuasa 2. V ni apa? V ni laju linear. Diberi kat sini. Okay, R ni apa? R ini adalah jarak. Okey, jarak di antara satelit itu dengan jasadnya lah. Kan yang kita bandingkan tu. Okey, so cara nak buat dia very simple. Kita masukkan sahaja. Okey, alright. So, A, V kuasa 2 bahagi R, masukkan sahaja. Okey, 2.74 kali 10 kuasa 7 ni saya prefer panggil jejari bulatan dia lah. Okey, jejari bulatan di mana gerakan itu dibuat. So, kita dapat 2.22 meter per saat square. Okey, jadi kita dah belajar kan minggu lepas, okey, yang mana semakin tinggi sesuatu objek itu daripada pusat bumi, maka pecutan gravitinya semakin kurang. Jadi ini terbuktilah. Ini terbuktilah yang pecutan graviti adalah sama dengan pecutan memusat bagi objek yang bergerak dengan laju linear. Okey, seterusnya awak boleh cuba buka buku teks muka surat 93-94 yang mana sekarang kita hendak menerbitkan rumus ataupun formula untuk menentukan jisim bumi dan juga jisim matahari. Yang mana kedua-dua formula ini, kedua-dua jisim ini boleh ditentukan dengan menggunakan rumus hukum kegravitian semesta Newton dan juga rumus daya memusat. Okey, jadi kita dah belajar dalam aktiviti kita sebelum ni. Tadi yang awal kita telah pun menghasilkan hubungan di antara pecutan graviti dan hukum kegravitian semesta Newton. Jadi ini pun menggunakan kaedah yang sama. Yang mana awak isikan sahaja dengan formula, samakan kedua-dua persamaan tu, lepas tu batalkan faktor sepunya M. Cuma kali ni kita tambah. Awak gantikan V dengan 2 pi R bahagi T dan last kali awak akan dapat formula untuk jisim bumi apa dia. So saya syorkan kali ni awak cuba buat yang ini sebab saya dah pun tunjuk kaedahnya untuk yang kita buat pada muka surat 83 sebelum ini. Alright, so kalau awak dah buat daripada awal sampai akhir, awak akan dapati rumus untuk mengira jisim bumi ataupun jisim matahari boleh ditentukan melalui M. M ini apa? M ini adalah jisim bumi. Okay, atau jisim matahari kita boleh guna jugalah. Okay, so sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi dengan GT kuasa 2. Okey, 4 pi. Okey, pi awak tahu. R is dia punya jejari. Alright. Okey, G is pemalar kegravitian semesta. Alright. T ini, T besar ni adalah tempoh. Okey, sekarang cuba tengok situasi yang pertama. Sekiranya awak dikendaki untuk mengira jisim bumi. Okey, so 4 pi itu boleh kira biasa pakai kalkulator. Okey, R ini apa? R ni jejari orbit mana-mana planet, bulan ataupun satelit. Maksudnya, kita nak cari jisim bumi. Tetapi kita kena diberi jejari sebarang objek atau planet ke bulan ke satelit yang mengelilingi dia ni. Kita perlukan jejari.
planet, bulan ataupun satelit yang mengelilingi bumi. Lepas tu tempoh planet, bulan dan satelit itu mengelilingi bumi. Dan last sekali pemalar kegravitian samalah macam kita belajar sebelum ini. Okey, masukkan saja dalam formula, kita boleh dapat jawapannya. Okey, kalau nak cari jisim matahari pun guna formula yang sama. Okey, yang mana R ini bukan jejari matahari, tetapi R ini adalah jejari orbit mana-mana planet. Maksudnya sebarang planet yang mengelilingi matahari, kita kena tahu dia punya jejari. Berapa jauh dia keliling matahari. Kenapa dia tak sebut bulan? Kenapa dia tak sebut satelit? Dia cakap planet je sebab matahari tidak ada bulan dan tidak ada satelit yang mengelilingi matahari, terbakar. Okey. T adalah tempoh planet yang memusing tadi ni. Dia orbit matahari berapa lama? Okey. Dan last sekali pemalar kegravitian. Okey, sekarang kita cuba tengok contoh. Saya sediakan beberapa contoh. Okey, contoh ni contoh buku teks sebenarnya. Okey, awak boleh refer buku teks muka surat 94. Okey, tapi tak apa, tengok dekat sini ya. Tempoh peredaran bulan mengelilingi matahari ialah T ni tempoh Okey, 2.36 kali 10 kuasa 6 saat. Jejari orbit bulan ialah R 3.83 kali 10 kuasa 8. Hitung jisim bumi. Kemudian diberi kepada awak pemalar kegravitian. Okey, perasan dekat sini dia kata tempoh peredaran bulan. Awak nak cari jisim bumi. Kenapa dia bagi tempoh peredaran bulan dan orbit bulan? Okey, refer balik pada formula sini. Kalau awak nak cari jisim bumi, dia perlu jejari orbit mana-mana planet, bulan ataupun satelit. So dalam kes soalan tadi, dia refer kepada bulan. Okey, so ini formula dia. Okey, awak part pi, ini adalah kalkulator. R ada sini. G ada sini, tempoh ada sini. Okay, so just kita tinggal masuk saja dalam formula. Once again, you need to be very good untuk mengira menggunakan kalkulator. Tekan baik-baik dan awak akan dapat jisim bumi sama dengan 3.058 kali 10 kuasa 23 kilogram. Okay, kita cuba pula tengok contoh matahari. Jisim matahari. Okay. Pun soalan daripada buku teks awak, soalan perbincangan yang ketiga. Okey, bumi bergerak mengelilingi matahari. Oh, dibandingkan dengan bumi. Okey. Dengan tempoh 1 tahun. 1 tahun Okey. Dan jejari orbit R sama dengan 1.50 kali 10 kuasa 11. Hitung jisim matahari. Diberi pemalar kegravitian G sama dengan 66.67 kali 10 kuasa negatif 11. So, ini formula dia. Okey. Apa maksud bumi bergerak mengelilingi ni? Okey. Kerana dia nak mengira jisim matahari, apa yang diperlukan adalah jejari orbit mana-mana planet. So, planet yang dibandingkan tadi adalah planet kita, bumi. Okay. Alright. So, kita pergi balik pada soalan. Okay, 4 pi ada. Okay, R. So, ini jejari bumi kita mengelilingi matahari. Okay. G ada dekat sini. Okay, tempoh. Tempoh yang dia bagi kat sini, dia kata tempoh bumi kita mengelilingi matahari ialah 1 tahun. Sedangkan, boleh ke kita nak letak kat bawah ini 1 tahun? Itu bukan unit SI bagi tempoh kan? Okay, so kita kena tukar 1 tahun kepada unit saat. Ni saya dah tukar kepada awak. Okay, 1 tahun ada 365 hari. 1 hari ada 24 jam. 1 jam ada 60 minit. 1 minit ada 60 saat. Cubalah awak kira. Dia kena kira lah. Alright, so sekarang awak dah ada T dalam unit saat. So, kita masuk sahaja dalam formula. Okay, once you masukkan dekat dalam formula, you akan dapat jisim matahari adalah 8.960 kali 10 kuasa 29 kilogram. Okey, murid-murid sekalian, berakhirnya soalan ini, maka tamatlah kita untuk bahagian yang pertama, hukum kegravitian semesta Newton. Bagi tajuk yang bab yang ketiga ni. Minggu depan, kita akan beralih kepada 3.2, iaitu hukum Kepler. Alright, itu sahaja untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.